Okey, peneutralan ni buku teks muka surat 133. Okey, peneutralan ni buku teks muka surat 133. Okey, yang ni bahagian last lah untuk bab 6. Okey, jadi kalau sebut peneutralan, apa yang kamu faham pasal peneutralan? Kah? Ha? Okey, peneutralan ni maksudnya neutral kan? Neutral tu maksudnya dia bukan asid dan dia bukan alkali. Cecair. Ya, dia dalam bentuk cecair. Maksudnya dia mesti dalam bentuk cecair lah. Okey, jadi peneutralan, tindak balas antara asid dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Okey, tindak balas maksudnya bila asid tu bercampur dengan alkali, dia akan menghasilkan garam dan air. Bukan garam yang kita makan tiap-tiap hari tu lah. Bukan garam tu. Okey. Kita tengok. Tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. Okey, semasa peneutralan, asid hilang sifat asidnya. Dan alkali hilang sifat alkalinya. Maksudnya, dia tak ada asid, dia tak ada alkali. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pentitratan. Okey, pentitratan. Pentitratan, inilah. Okey, kita guna biuret ni. Okey, ni nama dia biuret. Okey. Lepas tu dalam ni kita letak asid. Okey, yang kat bawah ni kita letak alkali. Okey, jadi proses di mana semua ni berlaku ni adalah proses pentitratan. Okey. Okey, macam mana proses tu terjadi? Okey, maksudnya kita buka valve ni. Okey. Valve dekat biuret ni. Okey, lepas tu asid dia akan turun tap. Dia macam makin, kalau kita buka sini makin luas, dia keluar laju lah. Tapi kalau pentitratan ni, kita buka dia sikit saja bagi asid ni jatuh macam kata apa, setitik. Okey, bila asid ni masuk dalam alkali dekat dalam kelalangkun ni, okey, jadi bila kita boleh test. Okey, kita boleh test nilai pH. Kalau kata pH tu 7, maksudnya dia dah neutral. Okey, kita titikkan asid ni sampai alkali dekat dalam ni jadi neutral. Okey, nanti proses pentitratan. Okey. Okey, ni tindak balas yang berlaku. Tindak balas peneutralan. Asid campur dengan alkali menghasilkan garam dan air. Okey, asid dan alkali yang berbeza menghasilkan jenis garam yang berbeza. Contohnya, okey, kalau asid hidroklorik, hidroklorik, ini adalah sejenis asid lah. Asid kan? Bertindak balas dengan alkali, KAl, alkali. Okey, alkali adalah natrium hidroksida. Okey, dia menghasilkan, yang ni natrium klorida ni adalah garam lah. Okey, sejenis garam hasil daripada tindak balas dua ni. Okey, dan air. Okey, jadi nak dapat macam mana natrium klorida? Okey, natrium ambil dekat sini. Klorida ambil dekat klorik ni. Okey. Maksudnya, kamu nak tulis garam ni, ambil yang bahagian depan ni, lepas tu ambil yang bahagian belakang ni, dan jadi klorida. Okey. Tengok yang kedua, asid sulfurik bertindak balas dengan kalium hidroksida. Nampak dia ambil kalium kat depan. Okey, belakang dia ambil sulfurik, dia jadi sulfat. Kita tak tulis dah kalium sulfurik, tak ada. Dia kalium sulfat dan juga air. Okey, yang ketiga, asid nitrik bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okey, nampak dia ambil natrium kat depan, belakang dia ambil nitrat belakang ni, dekat nitrik ni. Okey, dia jadi natrium nitrat. Okey, macam mana? Kamu kata susah lah nak ingat ni benda ni, nak dapat garam ni. Okey, dia tak susah sebenarnya. Jadi kamu ambil keyword yang saya bagi tadi, ambil dekat bahagian alkali depan tu.
Lepas tu yang belakang dia ambil yang bahagian asid kat belakang. Cuma tukar sikit lah dia punya ejaan dia. Okay. Okay. Yang ni adalah tindak balas peneutralan. Ni dia punya general lah. Okay, asid tambah alkali menghasilkan garam dan juga air. Okay, yang ni contoh dia lah. Contoh tindak balas. Okay, aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Peneutralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu, peneutralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Okey. Okey, ini contoh Ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali yang menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okey, jadi ubat gigi ni sifat dia alkali Dia sebab tu rasa dia pahit. Okey, jadi dia akan meneutralkan asid dalam mulut kita. Okey. Okey, pembersih muka yang beralkali akan menjadikan kulit muka kering. Oleh itu, penyegar berasid digunakan untuk meneutralkan semula kulit muka. Maksudnya, selepas kita cuci muka dengan pencuci muka tu, okey, muka kita akan jadi kering. Jadi muka kita akan jadi beralkali lah. Okey, jadi kita kena ambil balik asid, okey, penyegar berasid, toner tu kan, toner. Okey, untuk meneutralkan balik kulit muka kita. Okey. Tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Okey. Jadi kalau tanah yang berasid, kita ambil baja lah. Kapur mati ni baja kan. Kapur mati ni sifat dia alkali supaya tanah tu, pH tanah tu jadi neutral supaya pokok boleh tumbuh. So, aplikasi dia ubat gigi, pembersih muka, okay, lepas tu kapur mati. Okay. Okay. Seterusnya, pelembut fabrik mempunyai sifat asid. Oleh itu, ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Okey, kita punya sabun basuh baju tu sifat dia beralkali. Jadi kita nak neutralkan balik pH baju kita tu, pakaian kita tu, kita guna daya ke softlan ke, nama dia fabric softener ataupun pelembut fabrik. Okey, bahan ruangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Rambut yang sihat adalah dalam keadaan sedikit berasid, tetapi shampoo rambut dia sifat dia alkali. Oleh itu, perapi rambut yang bersifat asid dapat meneutralkan sisa shampoo pada rambut dan menjadikan rambut lembut dan sihat. Okey, shampoo tu sifat dia alkali. Okey, lepas tu kita nak neutralkan balik alkali dekat rambut kita tu, kita guna perapi rambut ataupun conditioner. Okey. Conditioner tu sifat dia asid lah. Habis. Dah habis dah. Okey, kita nak teruskan dengan latihan buku aktiviti. Okey, tengok muka surat 23. Ada tak buku aktiviti? Ada tak buku aktiviti? Okey, tengok muka surat 23. Okey, soalan nombor 1, soalan objektif. Antara berikut bahan yang manakah bersifat alkali? Okey, jawab Sat. Shampoo. C. Okey, nombor 2. Nombor 3 tu. Terbalik. Okey, nombor 2. Antara berikut padanan yang manakah palsu? Yang mana? Yang manakah palsu ataupun tak benar? Nombor 2.
Tak, nombor 3 tu jadi nombor 2. Okay. Natrium hidroksida dia adalah sejenis alkali. Deterjen tu, apa? Deterjen sabun basuh baju kan? Dia bersifat alkali. ABCD. Magnesium hidroksida dia adalah alkali. Okay, minuman bergas dia kena asid. So, jawapan dia D. Nombor 2. Kenyataan yang manakah menunjukkan sifat asid? Sifat asid apa dia? Soalan objektif macam tu. Tengok jawapan dia. A, B, C, D. Sifat asid. Belajar dah minggu lepas. Bertindak dengan logam dan membebaskan gas hidrogen. Okey, B. Nombor 4. Mata berikut yang manakah menunjukkan susunan menaik berdasarkan nilai pH. Maksudnya, kamu start daripada asid sampai alkali. Okay, A, B, C, D. Jus nanas tu apa? Asid. Okey, cepat A, B, C, D. Nombor 4. Dia mesti start daripada asid sampai alkali. Okey, jadi air mineral. Air mineral apa? Asid, neutral, alkali. Neutral. Okey, so mesti dia duduk dekat belakang lah. C ke D? D. Cuka, jus nanas, susu segar dan juga air mineral. D. Nombor 5. Jika soda bikarbonat diuji dengan penunjuk metil jingga, apakah pemerhatian yang akan diperoleh? Soda bikarbonat. Apa dia? Soda bikarbonat adalah sejenis Okey, metil jingga. Neutral dia warna kuning kan? Sebab itulah suruh cari. Bukan dengar jawapan saja. Soda bikarbonat, okey, dia adalah sejenis ni. Dia adalah sejenis bahan beralkali. Jadi kalau kita letak metil jingga, okey, metil jingga bila dia ada dalam keadaan alkali, dia akan tukar jadi warna kuning. Okey, jawapan dia A. Nombor 6. Amir menitiskan 2 titik penunjuk ke dalam cuka dan campuran tersebut menjadi merah. Okey, cuka apa? Cuka sifat dia? Asid. Okey, lepas tu penunjuk tu dia tukar jadi warna merah. Okey. Kemudian Amir menitiskan larutan amonia ke dalam campuran tadi. Okey, pentitritan diberhentikan apabila warna campuran menjadi tidak berwarna. Apakah proses yang terlibat? Dia adalah proses penitritan. Proses penitritan dia duduk dalam proses proses peneutralan. Ni. Sambil buka buku tu sambil tengok slide saya tunjuk. Okey, peneutralan. Nombor 7. Okey, nombor 7. Fatimah menjalankan satu aktiviti untuk mengkaji tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik
dengan larutan natrium hidroksida. Okey, maksudnya dia akan menghasilkan garam lah. Okey, dia guna asid hidroklorik. Okey, tengok slide ni, asid hidroklorik campur dengan natrium hidroksida. Berapakah isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk meneutralkan 25 cm padu larutan natrium hidroksida? Okey. Okey, dia ada 25 cm padu natrium hidroksida. Dia nak meneutralkan berapa isi padu asid hidroklorik? Cepat. Apa? A, B, C, D? B. Okey, 25 juga. Okey, maksudnya 25 cm natrium hidroksida dia akan meneutralkan 25 cm padu asid hidroklorik, barulah dia dineutralkan. Okey, maksudnya dia nak menghilangkan sifat alkali dalam diri dia dan juga nak menghilangkan sifat asid dalam asid hidroklorik. So, isi padu dia mesti sama. Okey, nombor 8. Raja di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Apakah warna akhir bagi larutan natrium hidroksida? Okey, dia campurkan larutan natrium hidroksida dengan phenolphthalein. Okey, larutan phenolphthalein kalau neutral dia akan jadi warna, tengok kat sini. Neutral dia akan jadi warna tidak berwarna. So jawapannya A lah. Okey. Larutan natrium hidroksida tu, okey, bila dicampur dengan phenolphthalein, okey, jadi asid hidroklorik diteskan masuk dalam dia, jadi mesti dia akan menukarkan warna tu jadi tidak berwarna lah. Okey. Okey, sebab waktu awal bila dia bercampur dengan natrium hidroksida, dia akan jadi warna merah jambu. Dia beralkali. Ni kat sini. Okey, jadi bila kita letak asid, okey, dia akan tukar jadi warna tidak berwarna. Okey, nombor 9, last sekali. Persamaan perkataan di bawah merupakan tindak balas antara asid dan alkali. Apakah P dan Q? Asid campur dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Okey, jawapan dia A. Habis.